Baik, Ya. Auda dengan membawakan tajuk perbincangan kita, kepentingan industri maritim bagi negara Brunei Darussalam. Perkenalkan tetamu kita. Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Suud bin Hamid, merupakan pengurus Seksyen Perancangan Dasar Division Antarabangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan pada pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ini dalam segmen Negara Pintar Terhubung, yang inilah yang akan kita perkatakan berkenaan dengan kepentingan industri maritim bagi negara Brunei Darussalam ya. Jadi Tuan mungkin dapat mengongsikan terlebih dahulu ya pengenalan tentang Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam, MPABD ini Tuan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit penyiaran Rampai Pagi Radio Television Brunei yang telah beri peluang kepada pihak MPABD untuk mengungsikan sedikit sebanyak mengenai topik pada pagi ini, iaitu tentang kepentingan industri maritim bagi negara Brunei Darussalam. Okay. Sebagai pengenalan lagi untuk yang di luar sana, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam atau lebih dikenali sebagai Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam, secara ringkasnya MPABD, adalah sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Akta MPABD Penggal 222 pada tahun 2017. Jadi sedikit sejarah tentang penubuhan MPABD ini, di mana ianya dahulunya adalah gabungan dua jabatan, iaitu Jabatan Laut dan juga Jabatan Pelabuhan menjadi MPABD ya. Okey. MPABD ini ditubuhkan sebagai badan berkuasa yang mengawal, selia dan bertanggungjawab ke atas pengurusan, pentadbiran, keselamatan, hal ehwal, pelabuhan dan perkapalan. Dan baik, demikian tadi ya Auda, kita telah mendengarkan penjelasan, sedikit penjelasan mengenai dengan yang telah pun ditanyakan oleh rakan kita Mahirah tadi ya, mengenai dengan pengenalan tentang Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam ini. Jadi kita ingin mengetahui juga ya mengenai dengan sekarang ini mengenai dengan visi dan misi serta peranan MPABD ini, Tuan. Silakan. Okey. MPABD mempunyai visi dan misinya yang tersendiri, iaitu menjana persekitaran maritim dan pelabuhan yang kondusif dan juga dinamik. Manakala misinya pula ialah untuk mematuhi piawaian maritim antarabangsa dan juga untuk membina hubungan yang baik dengan pemain industri, iaitu key industry players. Jadi salah satu peranan MPABD adalah untuk mengawal selia dan memantau kawasan batas pelabuhan, laluan, channel dan pendekatan ke kawasan pelabuhan. Jadi contoh kawasan pelabuhan ini kalau dilihat dalam konteks Brunei Darussalam adalah dari pesisiran pantai itu 12 nautika batu. Jadi di Brunei ada dua batas pelabuhan, iaitu di Muara dan juga di Kuala Belait. Jadi 12 itu dalam bidang kuasa MPABD lah tu. Ya. Dan yang kedua, peranan MPABD adalah untuk mengawal selia. Di samping itu MPABD juga melaksanakan pelaksanaan dan juga peraturan mengenai perkhidmatan maritim dan pelabuhan. Jadi contohnya dari segi pelaksanaan ini adalah lesen awam yang kami keluarkan kepada pihak lisensi lah atau authorized agents yang untuk beroperasi di kawasan maritim dan pelabuhan. Jadi contohnya macam untuk forwarding agents, transport service provider, stevedore yang memunggah kapal dan juga ejen perkapalan. Okay, seterusnya MPABD punya peranan adalah untuk memperkembangkan dan mempromosikan penggunaan pembangunan sektor pelabuhan dan industri perkapalan. Okay. Sebagai tambahan lagi, MPABD juga berperanan dalam penyediaan dan pemeliharaan alat bantu pelayaran di di perairan negara kita ni. Jadi contoh-contohnya adalah pancang-pancang lah tu, atau pelampung dan lampu isyarat. Ini termasuk juga rumah api atau lighthouse yang di Lumut yang besar tu. Jadi ini adalah kira panduan atau untuk membantu lagi dari aspek navigasi kapal agar berlayar dalam keadaan yang selamat di perairan Brunei. Ya, jadi itu maksudnya di bawah maritim. Di bawah rumah maritim. api tersebut. Kalau kita melihat di Lumut itu baru dia diubah suai besar lah. Senang untuk kapal-kapal melihat atau tujuannya lah.
Jadi seterusnya peranan MPABD adalah mengawal sekalian kapal-kapal dagang iaitu merchant ships terutamanya dalam hal-hal keselamatan maritim, pengurusan kapal dan juga pencegahan pencemaran. Jadi contohnya kalau kapal-kapal yang ingin membuat aktiviti di perairan negara kita ni hendaklah mempunyai peralatan keselamatan yang cukup, mengikuti piawaian atau SOP yang ditetapkan dan juga menjaga kesejahteraan kru kapal itu mesti juga anak-anak kapal ini dijaga kesejahteraannya. Dan yang terakhir peranan MPABD adalah juga untuk menyediakan rangka kerja ekonomi dan peraturan dalam perkhidmatan serta fasiliti maritim dan pelabuhan. Contohnya sini ada cukai-cukai lah fees, charges bayaran-bayaran light dues yang untuk memakai pancang-pancang tadi itu ada bayaran tu. Jadi kapal yang keluar masuk tu ada membayar light dues ni lah kan, panggil light dues dan juga waste management, pembuangan sampah tu ada ia punya chargesnya lah. Tapi akan dikendalikan oleh fasiliti pelabuhan yang ada di negara kita ni. Biasanya pembayaran tersebut setiap setahun sekali ataupun macam mana tu? Ya, setiap kalau saya cuba ingati lagi lah. Kalau pembayaran itu setiap kali masuk itulah. Tapi kalau untuk sebarang information lagi yang bolehlah melayari kami punya website kami lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi kita telah mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan tentang Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam, MPABD seperti tadi, diikuti dengan visi dan juga misi dan juga peranan MPABD. Jadi ini yang akan kita ingin lebih ketahui berkenaan dengan kepentingan industri maritim bagi negara Brunei Darussalam ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni. Okey, secara amnya pengangkutan lautan ini adalah kaedah pengangkutan yang penting dalam perdagangan antarabangsa, yang mana sekitar 90% daripada jumlah perdagangan antarabangsa menggunakan penggunaan pengangkutan laut. Jadi setakat ini belum lagi ada negara yang sepenuhnya self-sufficient. Jadi setiap negara memang bergantung kepada perdagangan maritim untuk menjual apa yang diorang miliki dan membeli apa yang diorang perlukan. Jadi di sini kita ni dapat lihat kepentingan kaedah pengangkutan laut inilah dalam ekonomi sebuah negara. Jadi dalam konteks negara Brunei Darussalam, yang pertama adalah pengeksportan. Yang mana sumber pendapatan utama negara kita ini adalah minyak dan gas. Jadi sumber pendapatan ini dieksport menggunakan laut. Kedua adalah negara kita ini juga bergantung kepada pengimportan bahan atau barang asasi seperti makanan, peralatan rumah dan sebagainya. Jadi boleh diambil contoh semasa gelombang pandemik COVID-19 pada kebelakangan tahun-tahun yang lepas. Kemasukan pengangkutan dari darat dan udara adalah terhad, tetapi pengangkutan laut berjalan seperti biasa. Memang ada terjejas sikit tapi masih lagi business as usual. Oleh itu MPABD memainkan peranan untuk menjaga mudah cara lagi untuk mentadbir, untuk menjaga sosioekonomi negara kitanya. Dan yang terakhir kepentingannya adalah untuk membagi peluang pekerjaan tu. Jadi di mana industri ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan khususnya, dan ini seiring dengan wawasan 2035 iaitu penjanaan pekerjaan di bawah matlamat wawasan yang ketiga iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Jadi peluang pekerjaan dalam sektor maritim ini banyak ni, bukan saja terhad kepada pelaut atau yang bekerja atas kapal saja. Ini termasuk juga yang bekerja di sektor logistik, ejen perkapalan, pekerja pelabuhan, forwarding agent Jadi ini termasuk juga dalam industri maritim ini. Banyak peluang yang boleh dicubalah. Baik, mungkin Tuan juga dapat menjelaskan setakat ini apakah pencapaian MPABD ini pada tahun kita ambil tahun 2022. Okey, kalau kan dilihat seperti mana yang kita ketahui pada awal tahun 2022 masih lagi negara kita ni dilanda dengan gelombang pandemik COVID-19 itu. Tapi walau bagaimanapun saya tadi yang I mention pengangkutan laut tidak banyak terjejas dengan gelombang pandemik ini jika dibandingkan dengan kaedah pengangkutan mod yang lain. Jadi pada tahun 2022 pihak MPABD telah
mengadakan penandatanganan memorandum persefahaman dengan beberapa negara seperti Cook Island, Cook Islands, Marshall Islands, Emirat Arab Bersatu, UAE dan juga Bangladesh. So dengan MOU yang MPBD yang negara kita ni menandatangan boleh lagi meningkatkan lagi pembangunan kapasiti antara pelaut Brunei dan juga pengungsian ilmu iaitu knowledge sharing dengan negara-negara yang kuat dari sektor maritim ini. Ya. Jadi perkara ini adalah penting kerana ianya boleh membolehkan pelaut-pelaut dari negara Brunei Darussalam dan negara-negara tersebut untuk bekerja di sektor-sektor perkapalan serta untuk memastikan piawaian-piawaian yang dijalankan adalah menurut piawaian global iaitu Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Dan kedua, samping itu pada tahun 2022 juga MPBD telah menerajui pelancaran Maritime Competency Framework bersama-sama dengan Manpower Planning dan Employment Council MPEC, Brunei Maritime Academy dan Brunei Gas Carriers dengan objektif untuk menyeragamkan keperluan dan kecekapan bagi industri maritim Brunei Darussalam. Jadi ia punya tujuan kompetensi framework ini dilancarkan tahun lepas untuk memastikan pelaut Brunei ini diiktiraf di peringkat global berdasarkan keperluan antarabangsa yang diterima pakai secara rasmi menurut piawaian standards of Training, Certification dan Watchkeeping STCW. Ini untuk naik taraf lagi kadar competitiveness atau saingan Brunei dengan pelaut Brunei untuk selari dengan piawaian Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Jadi untuk naikkan taraf supaya sana lagi pelaut Brunei ini bekerja lagi di luar negeri atau di dalam Ya, alhamdulillah. Jadi itu adalah beberapa pencapaian ya MPABD pada tahun 2022 apatah lagi ketika negara kita ni masih lagi dilanda dengan gelombang pandemik COVID-19. Ya. Jadi tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk soalan seterusnya, ada soalan tambahan ni. Kalau dilihat daripada laman akaun rasmi Instagram ya MPABD di @mpa.brunei. Kalau tidak silap lah ya, yang mana kemarin ya pada 25 Jun, the day of the Seafarer. Mungkin dapat dikongsikan ni tuan sedikit. Jadi Day of Seafarers ini yang memang disambut pada setiap 25 Jun setiap tahun. Dan tahun ini punya temanya adalah Marpol at 50 Our Commitment Goes On. Jadi tujuan sambutan Day of Seafarers ini adalah untuk mengiktiraf sumbangan pelaut ini dari seluruh dunia kepada perdagangan maritim antarabangsa untuk ekonomi dunia dan juga masyarakat. So sempena Day of Seafarers MPBD ini kami ada mengadakan program membersihkan sungai dan bagi meningkatkan lagi kesedaran awam tentang penjagaan perairan negara dan juga boating safety. Jadi keselamatan dalam menggunakan perahu atau kapal dan penyumbangan jaket keselamatan kepada salah satu sekolah rendah di kampung air. Di samping itu MPBD juga mengadakan pagi ini lepas ini pendermaan darah di HQ headquarters MPBD di Muara. Jadi dialu-alukanlah orang ramai untuk mengunjungi dan menderma darah itu. Maksudnya di Muara mungkin ada sedikit mungkin dapat dijelaskan di kawasan Serasa ya, Pantai Serasa ataupun ya di Muara tu. Muara saja, bukan Muara ya. Okey, baik. Dan mungkin sambutan-sambutan yang berkaitan dengan industri maritim ini dapat dijelaskan tuan. Jadi yang seperti dikongsikan tadi Day of Seafarers Ya. Jadi yang ada lagi satu namanya Women and Maritime di mana ia telah disambut setiap 18 Mei. 18 Mei ya. Dengan temanya tahun ini adalah Mobilizing Networks for Gender Equality. Jadi MPB telah mengadakan forum khas yang dihadiri oleh wakil-wakil dari sektor kerajaan dan swasta untuk berkongsi lagi pandangan dan pendapat mereka untuk mendorong serta menyokong lagi penyertaan wanita dalam industri maritim. Jadi memang kerajaan laut ini orang lihat laki-laki saja kerajaan. Jadi kami mau menguatkan lagi adalah itu include lagi women inilah
untuk bekerja di industri maritim. Alhamdulillah ya. Jadi Tuan mungkin ada apakah perancangan ataupun objektif ya MPABD untuk tahun 2023 dan juga tahun 2024 ni Tuan? Jadi perancangan MPABD itu untuk fiskal tahun 2023-2024 antara perancangan MPABD adalah untuk sentiasa berusaha untuk mengelola projek-projek penyelenggaraan dan menaik taraf infrastruktur pelayaran. So contohnya adalah membuat kajian penyelidikan hydrographic survey di kawasan batas pelabuhan Muara, iaitu Muara Port Limit, dan juga penambahbaikan pancang-pancang yang tadi saya kongsikan dan peralatan yang sedia ada. Ini bertujuan untuk memastikan pelayaran yang lebih selamat lah, to meet the future demand lah tu. Kalau ada development lagi di di industri maritim ini. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kalau tadi kita melihat tadi ada sambutan-sambutan yang berkaitan dengan industri maritim. Ya. Apa yang menarik perhatian saya ni berkenaan dengan Women in Maritime ya. Ya, pada setiap 18 Mei. Ya, Mobilizing Networks for Gender Equality. Dan kalau kita melihat ianya telah pun mengadakan forum khas ya yang dihadiri oleh wakil-wakil sektor swasta dan juga kerajaan, berkongsi pandangan dan juga pendapat mereka untuk mendorong serta menyokong penyertaan wanita dalam industri ini. Memang tidak dinafikan. Betul. Ya, kalangan wanita juga turut ya menyertai dalam industri maritim ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga dari pihak Tuan sendiri macam bagaimana dari segi sambutan kaum wanita yang turut sama mengikuti dalam industri maritim ini, Tuan. Silakan. Jadi kalau dalam dilihat dari sejarah tu memang industri maritim ini dominannya male dominan. Jadi masa ini sudah terbuka peluang itu, anda lagi memilih adalah jantina. Ya. Jadi memang dialulukan juga wanita untuk bekerja di sektor maritim ini. Ya, betul. Ada juga jadi kesejahteraan kru-kru kapal ini pun dijaga juga. Dikiralah ya lelaki atau perempuan lah. Jadi untuk memastikan yang ini untuk inklusif lah, semua pun boleh kerja di sini. Betul. Jadi istilahnya duduk sama rendah berdiri sama tinggi lah ya. Masing-masing mempunyai hak dan juga kepentingan sebetulnya dalam tanggungjawab masing-masing ya. Baik, mungkin secara kesimpulannya Tuan, apa yang ingin disampaikan ataupun dikongsikan bersama untuk penonton kita di luar sana, silakan. Jadi kalau secara untuk summarize lagi lah pagi ini, memang industri maritim ini adalah bagi impak yang signifikan lah dalam ekonomi sebuah negara. Jadi dalam masa yang sama juga saya ingin juga membagi peringatan juga selaku pihak MPABD, mengingatkan lagi kepada semua penumpang dan pemandu perahu untuk sentiasa memakai jaket keselamatan semasa berada di perairan Brunei. Jadi keselamatan itu adalah penting dan penggunaan jaket keselamatan adalah satu langkah penting untuk melindungi nyawa jika terjadi kecemasan di laut atau di perairan. Jadi samping itu mesti juga memastikan yang kapal yang atau perahu dorang pakai itu dalam keadaan yang baik dan selamat dan jangan juga melebihi had muatannya lah. Ini memang penting lah. Jadi untuk maklumat lebih lanjut lagi bolehlah atau sebarang pertanyaan orang ramai bolehlah melayari laman sesawang MPABD di www.mpabd.gov.bn dan ikuti media sosial Instagram mpa.brunei atau email terus kepada info@mpabd.gov.bn. Alhamdulillah ya. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Suud bin Hamid, merupakan pengurus Seksyen Perancangan Dasar Division Antarabangsa ya, kerana berkesudian untuk berkongsi berkenaan dengan kepentingan industri maritim bagi negara Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Anu akan membagi Silakan. Ini sekali lagi saya selaku wakil pihak MPABD ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit penyiaran Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana bagi kesempatan lagi untuk pihak kami untuk mengkongsikan tajuk pada hari ini. Ya. Baik. Alhamdulillah. Dan sekali lagi juga Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga di atas kesudian pihak Tuan mengkongsikan informasi yang berguna ini kepada masyarakat khususnya ya pada pagi ini. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.